Round muka hos lah, kepala ke, mulut ke, semua besar macam legging. Tak, sebab tadi saya pergi share. Waalaikumsalam Kak Rozia. Saya share ke Twitter. Sebab itulah dia lag sekejap. Waalaikumsalam. Tap screen lagi korang. Terima kasih yang hadir. Wow, dah 1.7k dah. Selamat petang. Okay, tap screen dan share tap screen. Tap lah dekat dahi ke, dekat mana lag pula. Dah tak lag mana kan. Tadi je lag sekejap. Waalaikumsalam hamba Allah. Waalaikumsalam. Tap screen dan share korang. Tap screen dan share line lag ni. Tak apa, nanti dia okey. Sabar sekejap lah. Nanti dia akan okey Sabar. Jangan bimbang, jangan resah, jangan ragu. Nanti dia akan okey. Okey, hari ni apa? Ada tak diorang buat fitnah? Ada diorang buat fitnah. Hari-hari diorang pasti buat fitnah, jangan risau. Sebab dah jadi pemfitnah nasional ni, diorang punya memang aktiviti harian mereka akan buat fitnah. Kan, dia akan buat fitnah hari-hari. Terengganu ada harapan PHBN menang. Kita tak pastilah benda tu. Kalau tanya ada harapan tak Terengganu PHBN menang, pada saya kita tak boleh nak overconfident kan. Kita tak boleh nak overconfident. Kita pun tak boleh nak terlalu tak confidence. Macam mana kita tak boleh terlalu macam nak yakin yang PAS akan menang juga. Sebab saya rasa rakyat Terengganu pun ramai yang dah celik lah, khususnya jangan menyerah. Betul-betul. Okey, satu fitnah yang dibuat oleh puak-puak ini hari ni, apa dia? Dia macam ni, cerita dia ada Datuk Dr. Wan Azizah ke Kota Kinabalu Sabah hari ini untuk hadir ke mesyuarat agung Pandu Puteri. Dan dalam perlembagaan Pandu Puteri, isteri yang amat berhormat Perdana Menteri adalah pengerusi kehormat. Betul. Jadi bila Datuk Sri Dr. Wan Azizah ni tiba di lapangan terbang Kota Kinabalu, beliau dibawa untuk menaiki kenderaan Alphard lah, Toyota Alphard yang disediakan oleh SUK Sabah. Dan sebenarnya Dr. Wan Azizah ni, Kak Wan ni, dia tak tahu tentang nombor plate tu. Nombor plate tu tak dirujuk dengan beliau terlebih dahulu dan disediakan oleh SUK Sabah. Ini yang penerangan yang saya nak buat di sini. Dan kenapa kita cakap pasal nombor plate? Sebenarnya bila nombor plate Toyota, bukan Alphard, Velfire. Toyota Velfire tu dia tertulis isteri yang amat berhormat Perdana Menteri. Kereta tu bukanlah kereta rasmi Kak Wan tau. Tapi disediakan oleh SUK Sabah. Kesimpulannya ia bukan kereta kenderaan rasmi Kak Wan. Sebab kereta Kak Wan tu pelik dia, kejap. Pelik kereta Kak Wan A212A. Okey, saya tunjuklah, senang saya tunjuklah. Proton Velfire. Tak, saya tunjuk. Okey, sekejap. Okey, ni kereta yang dinaiki oleh Kak Wan masa hadir di Sabah tadi. Sebab dekat Sabah memang dia ada kereta ni, memang dia orang guna macam tu dekat Sabah. Dekat Sabah dia orang ni tak adalah jumut dan otak sempit macam korang. Jadi dia tak ada hal benda macam ni kan. Pemfitnah. Okey, sebenarnya ini kereta Kak Wan yang sebenarnya. Kalau korang tengok tail light kereta Kak Wan pun lain ini kereta yang Kak Wan naik dekat Sabah yang disediakan oleh SUKKK kan. Nampak tail light dia berbeza kan. Ini kereta Kak Wan. Ni ingat tak berita ni, Wan Azizah beri keterangan di Bukit Aman pada 2022. Ini gambar yang wartawan ambil kereta Kak Wan. Ni kereta Kak Wan nampak tak? A212A Aziza. Okay.
Hai. Okey. Lebay. Kereta lebay Hadi guna nama dia. Tak tahulah pasal tu. Pasal lebay Hadi ke orang lain ke. Saya cuma nak bagi tahu berkenaan dengan fitnah yang dibuat oleh puak-puak PAS ni lah. Kan biasalah puak-puak PAS ni kalau dia tak fitnah, satu hari tak fitnah tak boleh. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini, kereta yang dinaiki oleh Kak Wan tadi yang berpelit isteri yang amat berhormat Perdana Menteri itu adalah yang disediakan oleh SUK Kota Kinabalu. Ya, PAS tak boleh hidup tanpa fitnah. Satu hari dia tak fitnah, memang dia tak boleh hidup. Jadi itu yang kita nak sampaikan. Tak apa kita akan orang fitnah mengada-ngada. Naik Proton memanglah. Tu dekat KK, tak apa. Korang yang jenis yang yang suka buat fitnah ni, silakanlah buat fitnah banyak-banyak kan, naik seluang. Nak naik sebentar, saya tengah nak buat penerangan. Macam biasalah saya akan buat penerangan dulu. Okey, ada satu kenyataan media pula. Diorang ni pula di samping daripada berfitnah, dia nak laga-lagakan DAP dan juga Barisan Nasional dan juga UMNO lah khususnya, betul tak? Dan hari ini ada satu kenyataan media yang dibuat oleh Setiausaha Agung DAP, sebab kenyataan yang dibuat oleh Tony Phua dan DAP pula dah, Anthony Loke kata dia merujuk kepada laporan media yang memetik ucapan Tony Phua itu di satu majlis yang dianjurkan oleh DAP Petaling Jaya. Lepas tu Tony Phua dia sebenarnya kata Anthony Loke tak memegang apa-apa jawatan dalam DAP lagi. Beliau bercakap atas kapasiti individu, tidak sama sekali mewakili kepimpinan parti. Jadi ucapan tersebut berunsur serangan terhadap gabungan utama dalam kerajaan perpaduan, tidak seharusnya dikeluarkanlah. Jadi kepimpinan DAP telah membuat keputusan dasar untuk bekerjasama dengan gabungan politik demi mencapai kestabilan politik. Betul. Jadi sebarang kenyataan provokatif terhadap gabungan dalam kerajaan perpaduan adalah tidak selari dengan pendirian dan hala tuju parti pada masa sekarang lah. Jadi Anthony Loke ingin mengingatkan semua pemimpin DAP untuk sentiasa menjaga kehormatan dan juga hubungan baik untuk berucap di atas pentas DAP. Okey, jadi dia kata apa yang diucapkan oleh pemimpin DAP, Tony Phua tu tidak sama sekali mewakili DAP. Itu adalah dia punya personal opinion lah, lebih kurang macam tu. Jadi janganlah nak laga-lagakan laga-lagakan DAP dan juga UMNO kan. Sebab sekarang ni saya faham walaun-walaun dan lebay-lebay khususnya dan juga pemimpin-pemimpin bersatu kan, dia sekarang ni dia risau akan kalah teruk pada PRN nanti. Sebab kalau kita tengok pattern sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan sekarang ni makin meningkat. Dan saya rasa PRN kali ini milik kerajaan perpaduan. Ada beberapa sebenarnya indikator yang dipilih faktor yang memainkan peranan kemenangan parti kerajaan perpaduan di PRN nantilah. Dan salah satu faktornya adalah pengundi muda lah. Dan faktor pengundi muda ni, faktor utama adalah pendekatan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Jeneral Kerajaan yang memberi tumpuan kepada segmen pengundi di kalangan pengundi muda, mahasiswa dan juga mahasiswi. Jadi sebab tu ada pemimpin daripada lebay ni dia keluarkan kenyataan. Dia kata kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kan pergi IPT ni, kenapa pergi berpeluh-peluh kenapa pergi IPT ni untuk berkempen ni. Dia kata tak adil lah macam tu. Dia kata lepas tu paksa-paksa pun orang IPT. Tidak, sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni daripada awal lagi memang dia, sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia suka untuk pergi. Dia sebenarnya pernah menjadi pensyarah kan. Jadi pertemuan empat mata dengan pelajar IPTA ni sebagai satu cara untuk berinteraksi, sesi dialog dan mendekatkan diri dengan mereka dengan dasar pendekatan kerajaan madani. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak mengamalkan politik dendam atau menyekat projek pembangunan di negeri yang dikuasai oleh pembangkang.
Dan kita nampak malah Kedah dan Kelantan juga menerima peruntukan tambahan sama ada dalam bentuk projek ataupun geran, betul tak? Jadi apa program dan inisiatif kerajaan ni? Dan Kelantan kalau kita nampak akan mendapat peruntukan awal 1.7 bilion bagi menyelesaikan masalah air yang berlarutan selama 33 tahun. Dan Kedah juga akan mendapatkan peruntukan tambahan dari pelbagai agensi kerajaan perpaduan termasuk daripada KKDW, KKM, PMO dan juga MOF. Jadi mungkin usaha ni dikaburi dengan lakonan hebat MB Kedah, kita tahu kan. Tetapi sudah pasti rakyat ni sama sekali akan nampak kesungguhan dan kerajaan kesungguhan kerajaan demi kesejahteraan rakyat Kedah tu sendiri. Dan mungkin usaha ni dikaburi dengan sentimen-sentimen fitnah mereka. Tapi kita berusaha cukup gigih sebenarnya nak tampilkan usaha-usaha yang telah dibuat oleh kerajaan perpaduan bagi mensejahterakan kehidupan rakyat hari ni, tak kira lah di negeri mana sekalipun, betul tak? Jadi kalau kita tengok Terengganu, Kelantan dan Kedah ini, pada saya Terengganu dan Kedah bukanlah fixed deposit kepada PAS, dan kerajaan negeri sering bertukar dan membuka ruang kepada parti kerajaan untuk merampasnya kembali kan. Maknanya dia selalu bertukar. Macam hari tu masa 1999 PAS berbangga kerana menang besar di Terengganu. Tetapi selepas pilihan raya seterusnya pada 2004, kita lihat dia tumbang dengan cukup teruk. Even di kerusi Marang pun kalah kepada calon UMNO kan. Jadi bukanlah fixed deposit untuk PAS ini, Terengganu dan Kedah. Dan Kelantan juga sekarang ni saya lihat goyah dengan pelbagai pendedahan mengenai amalan nepotisme, kontroversi bayaran sagu hati oleh AKSB, penjualan tanah-tanah oleh negeri Kelantan ini yang dilihat condong kepada syarikat Cina. Dia kata kita ni tanah tergadai dan sebagainya. Dia sendiri yang memberikan projek-projek, tak kira lah pelombongan emas ke, kita nampak untuk mendirikan pembangunan apa pun, nampak mereka ni lebih cenderung kepada syarikat Cina juga. Termasuklah yang terbaru berkenaan dengan surat sokongan. Bukan surat sokongan lah, sokongan, ada kan surat untuk apa tu, Largus kan, Largus berkenaan dengan loji rawatan air tu, walaupun tidak layak, tapi tetap diberikan kepada Largus tersebut. Satu syarikat Cina juga. Bagaimana pula dengan pelombongan emas, betul tak? Jadi PHBN sekarang ni kita nampak telah membentuk gabungan, dan malah keberanian anak muda seperti kawan kita tu, Mak Hussein kan, beri sinarlah kepada kerajaan Kelantan untuk maafkan saya, untuk ambil alih Kelantan tu sendirilah pada pendapat saya. Dan pembongkaran Hussein tu dapat liputan meluas media, tak kiralah media massa ataupun media ataupun setro-setro kan. Jadi sebab itulah dia dipanggil polis dan sebagainya, sebab pembongkaran itu adalah sesuatu yang benar. Dia bukannya fitnah, tetapi benda itu benar, dan mereka takut jika diketahui oleh umum. Jadi kalau kita nampak pula sesi town hall yang digerakkan oleh JCOM adalah inisiatif yang bagus untuk mendekatkan golongan sasaran kepada kerajaan itu sendiri. Dan satu lagi, kalau kita lihat sikap MP PAS dan Perikatan Nasional Bersatu dia suka membangkitkan isu-isu yang remeh di Dewan Rakyat, dan saya rasa ini juga akan dihukum oleh pengundi lah, yang menilai mereka. Dan lihat sendirilah kualiti pemimpin PN yang korang jadikan yang korang jadikan ahli parlimen ini. Dan mereka ni menjadikan parlimen ini ibarat kedai kopi.
Jadi undi Melayu amat ditagih oleh Perikatan Nasional untuk menang di 3 negeri ni. Sedangkan UMNO juga bukanlah asing. Kita tengok bagi orang Melayu, kempen memburukkan UMNO oleh PN ini bererti memburukkan orang Melayu, dan pasti ada reaksi daripada pengundi Melayu itu sendiri. Dan naratif yang disebarkan oleh Perikatan Nasional memang saya rasa adalah semata-mata propaganda politik. Demi kita tengoklah mereka ni menghipunkan penyokong konvoi bermotor. Jadi bukanlah saya kata salah konvoi bermotor atau sebagainya, tetapi ia tidak memberi nilai tambah kepada anak muda itu. Dia sekadar untuk mewujudkan gelombang PN itu saja. Jadi kalau PN menang, anak muda masih lagi dalam kelalaian, dalam orang kata lago kan, masih lagi tidak. Dia tak adalah majlis ilmu yang sesi talk ke, macam town hall, macam sesi temu dengan anak muda ke. Tak ada, kita tak nampak pun. Dan pemimpin PAS dan PN ini, kalau mereka ke pentas ceramah, mereka banyak mengata orang lain saja. Mereka banyak membuat fitnah, mereka banyak lebih kepada tomahan, kejian kepada pihak lawan. Jadi itulah yang kita nampak. Jadi adakah kita nak minda anak muda kita ni akan terus didoktrin oleh pihak sebegini? Okey, lagi satulah, satu kenyataan media muda, tentang parti muda ni. Ni adalah satu lagi parti yang saya rasa tak beri nilai tambah. Bukan tak beri nilai tambah lah, sebab saya tak nampak lah muda ni, parti muda ni menolong kita dalam apa segi sekalipun, kan. Kita tahu PRN akan tiba tak lama lagi. Dia ni salah satu komponen di dalam kerajaan perpaduan. Tetapi apa yang telah parti muda tolong kita untuk counter isu-isu semasa ataupun fitnah-fitnah daripada pihak PAS dan PN ni, betul tak? Jadi kalau kita tengok parti muda ni, dia lebih kepada ada macam tak ada. Senang macam tu lah, betul tak? Kan? Jadi bosan silakan keluar. Saya tak perlu pun orang macam awak berada di dalam saya punya live. Jadi keputusan yang dikatakan muda ni akan buat keputusan dalam masa terdekat, kononnya dia dah ambil kira semua faktor berkenaan dengan nak putuskan gabungan PH ataupun dia akan bergerak solo. Jadi bagi aku kan, kalau aku dengar muda buat kenyataan macam tu, parti muda ni, bagi aku muda tolonglah gerak solo. Kan, menyampah pun ada dekat korang ni dalam kerajaan PH dan kerajaan perpaduan ni, korang tak ada nilai tambah pun. Korang tak tolong pun kita orang untuk attack ke, untuk dedah ke, untuk apa. Sedangkan korang ni anak muda, betul tak? Patutnya orang muda ni lebih tangkas di dalam politik ataupun menangkis serangan-serangan yang sentimen daripada pihak lawan, kan. Tolonglah buat kerja, janganlah jadi batu ronsen ataupun batu api ataupun pasu bunga, betul tak? Macam ada, macam tak ada. Tak ada, kan. Lepas tu bodoh berpolitik, malas bekerja, tapi lagak macam otai, kan. Dalam kerajaan sekarang pun satu kursi tu je, iaitu Syed Saddiq itu. Dun Puteri Wangsa yang korang rebut sangat daripada keadilan dulu ni. Mana adun korang ni? Apa adun korang dah buat? Muka pun tak nampak, betul tak? Lepas tu sekali-sekala keluar kenyataan dekat media. Tolonglah keluar secara berhormat. Pergilah dekat Madir tu, kan. Memang dia tu pun memang cucu atuk, kan. Jadi eloklah pergi mengadap atuk tu balik lah, aku rasa. Sebab tak ada nilai tambah pun muda ni di dalam kerajaan perpaduan. Lepas tu masa dia ni selalu merengek. Masa hari tu dia tidak dijemput untuk mesyuarat parti kerajaan. Lepas tu merengek tak dijemput ke mesyuarat parti kerajaan. Tapi buat apa nak panggil kalau kita tengok? Bak kata orang tua-tua lah, ada tak menambah, tiada tak meluak. Tak banyak hasil pun.
Lepas tu hari tu pun masa adun masa Johor hari tu kan, PRK Johor tu, PRN Johor hari tu, korang siapa yang tolong korang untuk jentera? Siapa yang tolong korang untuk pilihan raya tu? Korang jentera pun tak berapa nak ada kan. Sebelum PRU 15 tempoh hari pun muda lebih banyak buat PH ni goyang berbanding daripada membantu. Masa PRN Johor, muda sengaja letak calon di DUN yang ditandingi oleh keadilan, dan Diman nak kerusi yang pasti menang kan. Tapi di DUN Puteri Wangsa ni dah menang, apa hasilnya? Aku ulang sekali lagi. Tapi bagi saya yang paling menyakitkan hati bila Sadiq ni selamba berselfie mesra dengan Mahyadin selepas PRU, sedangkan dia tahu Mahyadin waktu itu cuba nak tebuk atap lagi, betul tak? Ini perbuatan yang sangat biadab kepada, bukan saja kepada kepimpinan, bahkan lebih lagi kepada seluruh penyokong PH. Sebab tu muda ni menang atas Ihsan PH, atas undi penyokong PH. Tiba-tiba kan tunjuk mesra dengan orang yang nak merosakkan kemenangan PH. Betul tak? Jadi tak reti berfikir ke dia orang ni. Jadi memang wajar lah, saya rasa dia ni bergerak solo lah. Tolonglah bergerak solo. Dan cara politik Sadiq ni amat kelakar lah bagi saya kan. Kelakar. Agak lucu lah bagi saya. Kalau muda nak bersama dengan Perikatan Nasional pun bagus juga saya rasa. Sebab dalam PN ni ramai yang suka anak-anak muda ni, betul tak? Lagi satu, kenyataan beliau yang pasal Coldplay dan sebagainya itu juga mengundang macam bagi bulat lah dekat PN untuk attack kerajaan perpaduan juga bagi saya. Okey. Muda tak sokong sebab ikut Tok Date. Tak apa. Kita tunggulah lihat bagaimanalah kan. Baik, bubar je. Tak adalah. Sebab saya nampak lah diorang ni kadang-kadang timbul sekali-sekala. Bila nak PRN macam ni adalah pok-pok muda ni ditimbulkan. Cek. Muda parti biar buat hidup. Alah, tutup pula dah. Bakar lagi. Korang sukalah bakar-bakar. Tak nak lah saya join PN ni. Saya rasa lepas PRU 16 nanti tak lama lah saya rasa. Dan pula tengoklah, inilah perangai walaun kan. Bila saya invite, mula-mula boleh lagi invite. Lepas tu dia akan tutup dia punya invitation. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia takut nak naik. Biasalah. Okey. PN ni tak lama saya rasa. Sebab PN ini bekerjasama, PAS ni bekerjasama dengan PN pun. Dia antara sebelum ni nak pilih Barisan Nasional ataupun bersatu kan. Tapi kita lihat kenapa, apa faktor dia pilih Perikatan Nasional. Faham je lah kan. Saya tak nak menyokong parti PAS ni. Sebab parti PAS ni saya rasa tak relevan lagi. Sebab segala ceramah hujah mereka ni lebih kepada fitnah lah. Dan saya tak nak berdosa dengan menyokong atau mengundi parti yang kuat fitnah ni. Saya takut saya pun menyumbang kepada dosa-dosa parti fitnah itu. Kan. Gelombang tsunami. Sebenarnya tak. Saya nak tanya, berdosa tak kalau kita ni mengundi parti yang memfitnah ni dan menang atas dasar fitnah? Pandainya ukur orang. Tak, bukan ukur orang. Saya rasa lah. Saya rasa saya berdosa kalau saya menyokong satu parti yang kuat fitnah ni. Seolah-olah saya membantu dan menggalakkan lagi mereka menipu fitnah. Kalau kita tengok kan, berapa bilion kerajaan Terengganu dapat royalti petroleum? Betul tak? Tidak kurang 800 juta kerajaan Kelantan dapat royalti petroleum semasa 2019 dan juga 2022 tak silap saya. Ke mana duit tu?
Kenapa kadar kemiskinan masih lagi tinggi di negeri Kelantan? Kelantan dikatakan kadar kemiskinan adalah 21%. Yang terbaru saya tak pastilah, ini 2020 punya bancian, dan di Terengganu 12%. Kalau digunakan dengan bijak, saya rasa mesti turun mendadakkan kadar kemiskinan ni. Sebab itu Kerajaan Perpaduan nak bagi terus kepada rakyat. Bukan semua